Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan menyambung pelajaran kita, ya, anak-anak semua. Okey, sebelum itu anda telah mempelajari bagaimana untuk melukis sequence diagram ini. Okey, hari ini kita akan menyambung pelajaran kita di dalam melukis gambar rajah activity diagram. Okey, activity diagram adalah sambungan daripada sequence diagram dan juga use case diagram yang anak-anak telah buat sebelum ini. Okey. So, dalam use case diagram, okey, bagaimana untuk buat activity diagram, anda kena rujuk balik bagaimana anda design use case diagram anda. Okey, di dalam use case diagram yang sebelum ini, anda ada satu actor customer, anda ada satu sistem ATM dan juga bank. Okey, dia ada 3 entiti yang terlibat dalam sistem ini. Okey, bagaimana untuk menyambung cara-cara membuat activity diagram ini adalah, okey, pertama kali activity diagram perlulah mempunyai swim lane namanya. Okey, satu namanya swim lane. Okey, swim lane ini adalah bagaimana kita untuk menentukan, okey, apakah peranan tiap-tiap entiti yang terlibat di dalam cerita ini. Okey, kita ada 3 entiti. So, okey, yang pertama kali activity diagram ini dia perlu mempunyai swim lane. Okey. Swim lane ini adalah untuk menentukan peranan tiap-tiap entiti yang kita telah memodelkan, okey, di dalam design use case tadi. Okey, yang kedua, anda untuk memastikan activity diagram itu adalah menunjukkan dia adalah diagram, dia mestilah dalam bentuk sfera seperti ini. Sama juga dengan use case. Okey, yang ketiga, sama juga dengan use case diagram. Di dalam sfera ini, bagaimana anda untuk menamakan aktiviti di dalam sfera ini? Anda mesti membuat sama juga dengan use case, kata kerja dan juga kata nama. Iaitu dalam bahasa Inggerisnya adalah verb and nouns. So, sebagai contoh, verb and nouns adalah, okey, insert card. Okey, ini adalah cara yang untuk menamakan notasi yang betul di dalam activity diagram. Okey, sehubungan dengan itu, activity diagram mempunyai line ataupun, okey, arrow untuk menunjukkan apa yang berlaku di antara sfera-sfera di dalam activity diagram ini. Okey. Okey, dia akan menunjukkan sfera-sfera yang ada. Okey, sehubungan dengan itu juga, dalam activity diagram anda boleh dia mempunyai, okey, ini satu batang kita panggil, dia ada 2 jenis, ya, adik-adik dan anak-anak semua. Okey, bentuknya sama tetapi penggunaannya agak berbeza. Okey. Seandainya, okey, dia datang daripada 2 aktiviti menjadi satu. Okey, ini adalah untuk menyambung, okey, atau mensatukan 2 aktiviti kepada satu aktiviti. Ini akan dinamakan sebagai join. Okey, jikalau dia datang daripada satu aktiviti menjadi beberapa aktiviti, ini dia panggil fork, iaitu garfu. So, bentuk garfu, dia ada satu batang dan ke bawah ada banyak. Ini adalah fork. 1 pecah 2. Ini daripada 2 pecah 1. Maksudnya kita join. Daripada 2 orang, kita jadikan 1. So, kita kawinkan dia akan jadi join namanya. Yang ini dia jadi forks. Okey, sebab berbentuk garfu. Okey, adik-adik? Okey. So, sambungan dengan itu juga, adik-adik perlu tahu, okey, bagaimanakah anda untuk untuk menentukan satu lagi, iaitu dia berbentuk diamond.
Okey, diamond ini adalah sama juga dengan flowchart. Anda hendak menentukan satu aktiviti itu adalah dia invalid ataupun dia valid. Okey, ini adalah truth dan false dalam programming. Okey, dalam programming kita perlu ada benar dan tidak benar, iaitu valid dan invalid. Kalau dalam binary dia adalah ni 1, ini kosong, untuk menentukan okey sama ada ini yang datang daripada yang ibunya, dia akan menentukan ni mesti ada validasi. Okey. Okey, validate. Okey, apa-apa sahaja yang memerlukan true dan false. Okey, sebentar lagi saya akan menunjukkan contoh-contohnya. Okey, selain daripada itu, dalam activity diagram, sekejap ya. Dalam activity diagram, apa yang mandatorinya, yang wajib perlu ada adalah dia panggil starting point-nya. Starting point mestilah satu solid. Okey, maksudnya dia adalah satu simbol bulat yang di dalamnya adalah solid punya line. Okey. Okey, dia bulat, dalam mesti solid. So ini wajib ada, mesti wajib ada satu dalam satu activity diagram. Dia wajib ada untuk menentukan proses itu sudah bermula. Ini adalah permulaan. Manakala ini adalah pengakhiran, dia panggil adalah end point dia. Ni adalah start point, ni adalah end point. Ya. Okey, bagaimana untuk membezakan keduanya ini adalah okey, baik. Padam dulu. Takut anda confused. Okey. Untuk membezakan kedua-dua ini, okey, permulaan mestilah dia adalah satu line, di dalam tu bulat dan dia mesti dalam bulatan itu adalah solid. Kesemuanya kita lorekkan. Okey, untuk menjadikan dia adalah satu bulatan yang padu dengan lorekan. Okey, ini adalah permulaan. Activity diagram. Okey. So ini adalah pengakhiran. Pengakhiran ini tidak wajib ada. Ya, dia tidak mandatori. Boleh ada, boleh tiada. Jika mahu ada, dia boleh ada lebih daripada satu. Okey, dia boleh lebih daripada satu jika anda untuk memodelkan proses itu sudah berakhir. Ini adalah pengakhiran dia seperti satu telur mata kerbau. Anda pernah makan telur mata kerbau bukan? Ya, dia berbentuk seperti mata kerbau. Telur mata kerbau. Maksudnya lorekan hanyalah di dalam bulatan tu tersendiri. Ini permulaan lorekan adalah berbentuk padu, ya, solid di dalam bulatan. Okey. So, ini adalah pengakhiran. Saya ulang ya. Ini permulaan, pengakhiran. Tiap-tiap aktiviti diagram wajib ada satu permulaan di dalam satu aktiviti diagram yang hendak dilukis. Manakala pengakhiran, dia boleh lukis lebih daripada satu di dalam aktiviti diagram. Manakala dia tidak wajib ada. Jikalau aktiviti anda bersifat iteration ataupun dia berulang-ulang tanpa henti, itu tidak mewajibkan anda menggunakan pengakhiran ini. Okey, baik adik-adik. Okey. So, lepas ini kita akan melihat bagaimana kita hendak melukis activity diagram. Okey. Okey, anak-anak. Semua kita menyambung pelajaran kita masih lagi di dalam activity diagram. So, apakah yang ada di dalam activity diagram ni? Sebentar tadi saya sudah menerangkan perkara yang perlu ada adalah satu swim lane. Swim lane ini merupakan seperti anda berenang di kolam renang. Tiap-tiap perenang ada
dia punya lorong untuk renang. Okey, lorong berenang dia adalah dalam lorong dia sendiri, tak boleh nak masuk dalam lorong perenang yang lain. Sehubungan dengan itu, okey, kita lihat bagaimana kita nak menentukan swim lane itu, iaitu dalam bahasa Melayunya lorong renang. Okey, dalam swim lane, untuk menentukan swim lane kita berbalik kepada use case kita sebentar. Okey, use case kita mempunyai customer. Ya, dia mempunyai customer, dia punya ATM dan juga bank. Okey, dalam tiga-tiga ini anda perlu keluarkan daripada use case untuk dijadikan swim lane. So, bermaksud anda mempunyai 3 swim lane yang terlibat. So, oleh sebab itu, dalam swim lane ini, okey, anda perlu lukis 3 swim lane. Okey. So, dalam 3 swim lane ini, tiap-tiap satu dia ada dia punya role dia. Dia ada peranan dia. Okey, yang pertama adalah customer. Okey, ini adalah customer. Yang kedua adalah ATM. Yang ketiga adalah apa itu? Bank. Okey, kita ambil daripada ketiga-tiga ini untuk dijadikan swim lane. Okey. Ini adalah cara aturnya untuk membuat swim lane. Anda lukis beberapa orang yang ada ataupun entiti yang ada, anda modelkan di atas. Okey, tulis nama di atas ini. Okey, bagaimana untuk memulakan pemodelan ini adalah, okey, pertama saya sudah ulang tadi, yang pertama dia mesti mempunyai permulaan dahulu. Okey, permulaan ini adalah satu bulatan yang bulat padu. Okey. So, ini adalah maksudnya sistem bermula dengan customer. Okey, sistem ini customer pergi ke ATM untuk menyucuk duit, untuk mengeluarkan duit. Okey, yang pertama customer perlu mulakan dengan insert card. Okey. Dia perlu memasuki kad yang ada. Okey. Lepas itu dia memasukkan PIN. Okey. Sebagaimana yang saya cakap tadi, dia mesti dalam bentuk kata kerja dan kata nama. Verb dengan noun. Insert card. Enter PIN. Okey, selepas dia enter PIN, okey, sistem dan bank akan validasi. So, dalam sistem bank ini, okey, dia akan validate. Okey, validate apa? Dia validate PIN. Okey, mesti ada kata nama. Okey, ini adalah validate PIN. PIN yang dimasukkan oleh customer sebentar tadi. Okey, bagaimana untuk menggunakan diamond? Okey, di sini dia ada 10 ataupun true, false. Sama ada dia valid. Okey, kenyataan yang valid. Okey, benar ataupun tidak benar. Okey, anda boleh lukis di sini maupun di sini. Okey, dekat mana-mana sahaja pun boleh. Okey. Ini adalah invalid. Okey, maksudnya PIN yang dimasukkan oleh customer sebentar tadi adalah tidak betul. Okey, bila kita pergi ke valid dahulu. Okey, bila valid, okey, sistem akan request customer untuk masukkan amount yang hendak dikeluarkan, jumlah duit yang hendak dikeluarkan. Okey, so customer akan enter amount. Okey, so jikalau invalid, PIN-nya tidak benar, okey, so dia masih lagi ada satu syarat di sini. Okey, dia boleh buat satu lagi diamond. Okey, sama ada dia sudah lebih 3 kali ataupun belum. Okey, dekat sini kita perlu diamond pun tak apa. Okey, dia akan cek sama ada lebih 3 kali ataupun belum. Okey, line ni saja dia boleh pergi. Sama ada sistem ATM ni, okey, attempt dia dalam 3 kali ataupun belum. Kalau selepas kurang daripada 3 kali, okey, anda perlu buat syarat di sini. Okey, dia boleh, okey, validate lagi sekali. Okey, validate attempt.
Okey, seandainya attempt-nya sudah melebihi 3 kali, okey, true. Okey, sini kita akan buat true. Okey, ini adalah untrue. Okey, valid atau invalid. Okey, untrue. Okey, dia adalah 10. Okey, 10 seperti binary juga ya, anak-anak semua. Okey, jikalau dia sudah 3 kali, melebihi 3 kali cuba, okey, sistem akan habiskan ATM sistem ini okey, akan mematikan dia. Okey, di mana ini adalah pengakhiran sebentar tadi yang saya ajar. Okey, seandainya dia adalah valid, dia tidak lebih daripada 3 kali lagi, dia akan kembali, okey, dia akan kembali ke enter pin di sini. Dia akan cuba untuk membuat enter pin. Okey, dia akan boleh masukkan sampai dia jadi valid. Okey, seandainya valid, okey, ini adalah invalid. Okey, pinnya salah. Jika pinnya betul, dia akan pergi balik ke customer. Okey, customer perlu masukkan berapa amount-nya yang hendak dikeluarkan. Okey, lepas amount yang dimasukkan, okey, bank, okey, di sini bank akan validate. Dia kena check balance di dalam account customer sebentar tadi. Okey, selepas itu, jikalau customer itu, okey, sekali lagi kita akan buat diamond. Okey, kita akan buat satu diamond dekat sini untuk menentukan okey, balance-nya cukup, bakinya cukup atau tidak. So anda perlu buat syarat di sini. Okey, sama ada balance lebih daripada amount ataupun balance-nya kurang daripada amounts. Okey, balance kurang daripada amount yang hendak dikeluarkan. Ini amount-nya. Okey, sebentar tadi ni adalah amount. Contohnya, okey, jikalau dalam bank customer itu mempunyai RM500. Okey, contoh ini balance lebih dari amount. Contoh balance-nya ada 500, tetapi duitnya yang hendak dikeluarkan adalah 200. Okey, ini adalah true ke false? Ini adalah true. Maksudnya, okey, balance-nya melebihi daripada jumlah yang hendak dikeluarkan sebentar tadi. Jikalau balance kurang, contohnya dia mempunyai 500 balance, tetapi jumlah yang jumlah yang hendak dikeluarkan adalah 1,000. Ya, 1,000 maksudnya 500 adalah kurang daripada 1,000. Okey, ini adalah false. Okey, jikalau balance-nya lebih besar daripada amount, dia akan jadi true. Seandainya balance lebih kecil daripada jumlah amount yang hendak dikeluarkan, dia jadi false. So, maksudnya dia tidak boleh mengeluarkan jumlah amount yang lebih daripada apa yang dia ada di dalam account dia. Okey, walau bagaimanapun, okey, selepas itu, okey, seandainya dia sudah validate, balance-nya mencukupi untuk jumlah amount yang hendak dikeluarkan. Okey, so sistem akan menyuruh okey, seandainya dia true, seandainya dia adalah benar, okey, sebentar. Sudah tidak cantik. Okey, seandainya
amount-nya sudah mencukupi untuk dikeluarkan, okey, sistem akan mengeluarkan, okey, contoh ini adalah true. Okey, sini ATM perlu dispense duit. Dispense money. Maksudnya dia keluarkan duit itu. Okey. So, dia dispense money. Okey, lepas itu dia dispense money untuk customer. Okey, customer akan, okey, lepas dia perlu dispense duit ni, okey, di sini dia perlu dia perlukan, sebentar ya. Okey, dia perlu update. Ya. Okey, selepas dia keluarkan duit di sini, sistem perlu update dalam bank. Bank perlu update balance. Okey, selepas dia keluarkan duit, dia bank perlu update balance. Okey, selepas itu, okey, dia dispense duit ini kepada customer. Okey. So, lepas dia ambil duit, okey, customer akan take money lah. Okey, dia ambil duit daripada ATM tersebut. Okey. So, di sini anda akan ada satu aktiviti Fox. Okey, seandainya balance tidak mencukupi. Okey, ini true ya. Okey, dia true maksudnya dia boleh keluarkan duit. Seandainya dia tidak boleh keluarkan duit, okey, di sini kita menggunakan yang tadi yang saya ajar, Fox dengan join. So, maksudnya ini adalah join daripada dua, dia jadikan satu. So, dia kena print, ATM kena print receipt. Okey. Okey, dia kena print receipt kepada customer. So, makna selepas print receipt, okey. So, lepas dia print receipt, customer ambil take receipt dan juga take card. Okey, lepas dia ambil get receipt, get card, take card. Okey, get receipt, take card. Okey. So, maksudnya prosesnya sudah berakhir. Okey. Dia dapat duitnya, take money. Okey, dia akan tanya nak print receipt atau tidak. Seandainya print receipt, dia akan ambil receipt. Jika tidak, dia akan ambil card sahaja. Okey. Okey, lebih kurang seperti ini ya, anak-anak semua. Cara-cara untuk menggambarkan apa proses yang berlaku di dalam ATM machine system itu sendiri. Okey, ATM machine system. Okey, inilah proses-proses flow yang ada di dalam ATM machine itu. Ya, adik-adik dan anak-anak semua. Okey, maaf dengan tulisan yang amat kecil dan tidak cantik ini. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih. Kita akan sambung lagi pengajaran kita, pelajaran kita ke yang lain. Terima kasih.